أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Muhammad, tutup pintu. Slow. Dah. Alhamdulillah, selamat petang semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi pada petang ni yang nak meluahkan perasaan sikitlah tentang video yang telah diupload sekitar 5 hari yang lalu. Saya baru tengok pada petang tadi ataupun tengah hari tadi. Makjad Talk Global, betul zikir petang. Jadi tentang seorang influencer ataupun public figure ni lah, yang mungkin seorang pelakon juga seorang pengkritik. Tapi bila saya tengok video tersebut, yang mengkritik, bukan setakat mengkritik, yang menghina, mencaci maki saya sendiri sebab saya menegur masyarakat Islam supaya tidak berbangga dengan kemenangan Masyayuh dalam Oscar baru-baru ni, maka pelbagai tanggapan dibuat. Saya sakit hati lah, saya berdengki lah dan sebagainya, sampai tahap dia kata tidak perlu nombor telefon saya ada dalam telefon ni. Kalau ada, dia kena samak telefon tu. Maknanya dia letakkan saya di tahap yang paling rendah sekali dan penghinaan yang paling teruk sekali yang saya terima. Tak apalah, mungkin sebab dah mungkin mulutnya sentiasa begitu. Tapi tak apa, cuma saya nak sampaikan, kalau boleh siapa-siapa yang kenal dengan dia, saya nak sangat jumpa dengan dia. Saya nak sangat berjumpa dengan dia. Saya nak tahu apa benda yang dia tak puas hati sangat dengan saya. Kalau setengah-tengah orang dia boleh sebut tentang kalimah yang sumpah seranah, dia boleh sebut. Tapi tidaklah kepada para asatizah. Hormatlah. Sampai dia menghina institusi pondok dengan menuduh, saya confirm lah, tuduhan antara yang paling teruk sekali, Muhammad, tuduhan yang paling teruk sekali Ustaz Jadian lah. Mungkin sebab dia kata sebab title PU itu, sebab saya pernah masuk program reality TV dan pernah menangi program reality TV tersebut, dan dia anggap semua keluaran reality TV ni semuanya Ustaz Cak Ayam ataupun Ustaz Jadi-Jadian, yang mana Ustaz tu muncul di khalayak masyarakat disebabkan dia masuk program tertentu. Tapi hakikatnya apa yang kita tahu, tidak begitu. Tidak begitu. Tidaklah saya nak meletakkan setiap kali ceramah kena senaraikan CJ yang saya ada. Takkan saya nak cerita saya pernah belajar di beberapa buah universiti yang saya pernah belajar. Tak perlu kita cerita macam tu, jadi riak pula. Cumanya apa yang saya nyatakan, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat sekalian, mulut kita ni kena jaga, cakap tu kena jaga. Tak? Sebab, dan saya sendiri walaupun saya mungkin berlainan ideologi politik dengan sahabat-sahabat semua. Ya Fatimah tidur. Berlainan ideologi dengan sahabat-sahabat yang tak setuju dengan saya sokong PAS, saya sokong Perikatan Nasional, tuan-tuan mungkin sokong Pakatan Harapan. Saya nak guna kalimah bodoh, tolol, bangang, balul, babi ke anjing ke, saya tak akan guna kalimah-kalimah tersebut yang melampau kita nak sebut. Sebab kita tahu ada adab, ada tahap-tahap yang boleh kita gunakan. Ya. Kalau fakta, kita balas dengan fakta. Kalau auta, tak boleh, kita balas dengan fakta. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang ni zaman Blackpink. Ni seorang lagi. No. Ni contoh. Bukan, saya bukan ulama, saya orang biasa je. Ulama pun tak nak, memang saya orang biasa. Tapi kalau kata ni zaman Blackpink, itu mana sesat. Itu yang boleh sebut, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang beri salam, yang dimasuklah, hater yang masuk, silakan masuk. Saya nak nampak juga orang yang benci saya ni boleh masuk untuk kita berbual-bual tentang apa yang nak dibencikan sangat. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi saya sebut apa dia, Ibn Nadhir. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik. Jadi maksudnya, bila kita sebut sesuatu, posting sambil makan dia, sambil dia cerita buat-buat di telefon saya, dia kata kenapa orang tak hormat PU, tak hormat dai, tak hormat ustaz-ustaz seperti saya ni contohnya, sebab kami ni banyak buat maksiat, kami ni banyak buat gitu, buat ini. Nak sebut pun kita jijik, kita nak sebut kalimah-kalimah tersebut. Tuan-tuan boleh pergi tengok dekat YouTube boleh tengok. Dan saya
tergerak hati nak tengok hari ni. Biasa saya tak apa nak layan benda-benda ni, tapi tergerak hati nak tengok apa benda ni nak sebut kepada saya sendiri. Rupa-rupanya Masya Allah, banyak kecaman-kecaman, hentaman-hentaman, caci maki yang dihamburkan kepada saya. Jadi saya nak sangat kalau dapat boleh bertemu ni. Saya juga seorang yang panas baran, tak dapat menafikan. Walaupun ustaz, panas baran tu ada. Kadang-kadang kita merah telinga, tapi hakikatnya mungkin dia sebut sesuatu yang dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu itu lebih banyak daripada itu lagi tentang keaiban diri saya. Mungkinlah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar dia tu untuk menegur kita. Cumanya pesanan saya kepada Maika Ang, tak sahlah menggunakan lidah yang Allah berikan kepada kamu, sedangkan kita seorang Muslim, kamu dah masuk Islam. Dia kata dia mu'allaf, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kamu saudara kami. Tapi jangan sampai mulut kamu, lidah kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cacian makian yang keluar daripada mulut kamu, mencaci maki seseorang. Saya tak pernah mencaci maki seorang. Tugas kita menegur kemungkaran yang berlaku. Saya hanya menegur orang yang berbangga dengan kemenangan Misha Yuh, anugerah Oscar baru-baru ni, dengan filem tersebut mempromosikan LGBT. Itu yang saya tekankan. Jadi mana salahnya saya untuk saya menyekat orang daripada berbangga dengan suatu anugerah. Anugerah tersebut telah dibuat pula di Hollywood, bukan anugerah daripada orang-orang biasa. Hollywood, kita tahu dah Hollywood ni ala mana Hollywood tersebut. Jadi kita kata jangan berbangga, apatah lagi kemenangan tersebut daripada filem yang mempromosikan LGBT. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak orang hentam, khususnya orang non-Muslim yang kafirun ini, mereka menghentam. Mereka menghentam tanpa menilai apa sebab saya tegah mereka daripada mengucap bangga atau merasa bangga. Dan saya tegur ini kepada umat Islam khususnya yang sanggup mengeluarkan kata-kata sangat berasa bangga dengan rakyat Malaysia. Kenapa dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin di rakyat Malaysia dan menang anugerah berprestij tersebut, tapi hakikatnya apa yang kita dapat dengan kebanggaan tersebut? Tak ada apa-apa. Ada orang kata tu sebab PU, orang tak ucap kebanggaan sebab PU menang nombor 1. Itu tak kisah langsung tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya menyebut tentang perkara-perkara yang berada pada zaman kita sekarang. Kemana kita nak ikut? Adakah para ulama ataupun kita nak ikut para artis yang jauh hidupnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apatah lagi artis tersebut orang kafir yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah kita mencari orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting sekali. Baik. Jadi hakikatnya begitulah. Saya nak sebut, tolong sampaikan. Siapa nak tolong save video ni pun tolong save lah. Sampaikan kepada Maika Ang. Saya nak jumpa sangat dengan dia. Kalau dia berani berutara, bercakap begitu di media sosial, sambil makan dengan relax sekali mencaci maki saya, menghentam saya, menghina saya, maka kita nak jumpa sekali. Nak tengok dia bercakap macam mana di hadapan orang yang dicaci maki tersebut. Kita nak jumpa insya-Allah. Tak boleh kita aturkan, nak bagi ipoh boleh, nak saya pergi tempat dia pun boleh. Insya-Allah. Dia boleh masak. Bolehlah jamu kita makan sedap-sedap sikit untuk berbuka puasa tentang perkara tersebut. Jadi, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang boleh kita nyatakan kepada tuan-tuan sekalian, caci makian tersebut tidak perlu adalah. Tak kira lah pada siapa. Yang kita suka ataupun tidak suka, yang saya sokong ataupun tidak saya sokong, cacian makian tidak boleh diterima sama sekali dalam ucapan. Nak bercakap, bercakap. Kita boleh nak marah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan kita mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan keaiban seseorang. Apalagi fitnah-fitnah yang berlaku, menuduh kita berdengki, menuduh kita ni menumpang populariti dan sebagainya. Ini tak betul belaka. Baik. CEO of Belagak tu nak kata kat siapa tu? Hati busuk tu nak kata kat siapa tu? InsyaAllah. Cuba type tu biar jelas sikit, jangan ada sangkut-sangkut. Ustaz jangan pergi seorang-seorang, ajarlah kami sekali, sakit hati bahasa dia cakap. InsyaAllah, insyaAllah. 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 InsyaAllah lah. Tak tahulah jumpa ke tak kita dengan saya orang biasa ni. Tapi insyaAllah. Kalau nak jumpa, kita pergi jumpa. Buka puasa ke, sahur ke, qiyamul-lail bersama ke, insyaAllah. Bismillah azza wa jalla. Jadi untuk pengetahuan adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi kami yang pernah masuk program Pencetus Ummah, anjuran Astro, dah lama dah tak ada. Last 2016 program tersebut last pada musim yang keempat, lepas tu tak ada dah.
Untuk makluman semua, program pencetus ummah ni kebanyakan yang masuk bukanlah orang-orang yang tidak ada didikan agama. Ada yang ada PhD. Zaman saya, batch saya tersebut, kita ada PU Taha, dia PhD, Dr. Taha. Kita ada adik-adik PU Amin, dia ada ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Al-Azhar. Dan juga adik-adik lain, PU Muhsin ada ijazah sarjana syariah daripada Universiti Al-Azhar. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang memondoknya PU Ramadan, duduk di pondok lama. Jadi maknanya bukanlah yang masuk program-program reality TV ni semuanya budak-budak yang kita kutip-kutip macam tu. Tidak. Sebab kami ada audition. Ada dia punya segmen-segmen yang perlu kami tempuhi untuk melayakkan pergi ke finalis, menjadi panelis program tersebut. Jadi janganlah, terutama Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita serkap jarang macam tu. Kita panggil ni ucap ustaz jadi-jadian dan sebagainya. Jadi jenuhlah kita nak senaraikan. Kalau ikut pengalaman saya lah, terutama Allah, dari sudut pengajian, tingkatan 1 sampai 5 saya mengaji di Madrasah Darul Anwar, Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Di Kota Baru sempat berguru dengan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz, Menteri Besar Kelantan dulu. Sempatlah walaupun tidak formal mengajar, belajar Riyadhus Salihin, Ihya Ulumuddin. Kita mendengar tazkirah mau'izah daripada beliau. Kemudian kita masuk diploma pengajian Islam di College Unity Port Dickson. Di sana bertemu dengan mantan Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kita mengaji qawaid fiqhiyah, kita mengaji usul fiqh. Kemudian kita pergi ke Al-Azhar, buat ijazah di Al-Azhar. Balik daripada Al-Azhar, kita buat diploma perguruan bahasa Arab. Habis diploma, kita sambung ijazah sarjana syariah Universiti Malaya. Dan supervisor saya, salah seorangnya, Datuk Dr. Luqman Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan sekarang. Jadi maksudnya, kalau jenuhlah kita nak senaraikan supaya orang jangan sebut perkataan-perkataan yang menjelekkan, menjatuhkan maruah seseorang, insya-Allah. Jadi gitulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Gitulah keadaannya. Terima kasihlah yang komen-komen. Cumanya kalau boleh nak komen tu biarlah komen yang beradab sikit supaya tidaklah komen-komen kita tu menjadi masalah kepada kita di akhirat nanti. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam Quran, likulli saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil ataupun yang banyak, yang sikit ataupun yang banyak, mustatar, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat. Jadi sekadar itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Potong VTT Ustaz biar dia tahu kalau Ustaz tu binikan bukan jadi-jadian. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah semua. Terima kasih semua, insyaAllah. Jadi sekadar itulah dapat saya sampaikan. Ada video yang saya sertakan, video dia mencaci maki tersebut. Jangan tirulah. Jangan tiru dengan pakaian-pakaian elok-elok sikit, insyaAllah, untuk buat live dan sebagainya. Maka kita sekadar berdoa lah, berdoa. Cuma saya harap sangat, sekali lagi saya cakap, kalau dapat bertemu dengan beliau, saya nak sangat bertemu dengan beliau, nak tengok setara mana dia bercakap di hadapan orang yang dia nak hentam tersebut, insyaAllah. Jadi terima kasih semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.